Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada ilahi dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bersua pada tahun yang baru, iaitu tahun 2023 dengan azam yang baru. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah naungan Allah SWT, insya-Allah. Hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua mengenai pendekatan psikologi dakwah dalam menangani masalah saudara baru. Apa yang dimaksudkan dengan saudara baru ni? Atau lebih tepatnya dipanggil mu'allaf. Dari sudut bahasa dalam Kamus Dewan menjelaskan perkataan mu'allaf ni sebagai orang-orang yang baru memeluk Islam. Di Malaysia, mereka yang baru memeluk Islam yang terdiri daripada Cina, India atau masyarakat lain sering dirujuk dan diistilahkan sebagai saudara baru ataupun mu'allaf oleh masyarakat Islam amnya dan khasnya masyarakat Melayu. Penyebaran dakwah Islamiah dekat Malaysia ni telah memberikan kesan yang positif di mana ramai di kalangan masyarakat yang bukan Islam telah mula mengenali, memahami dan mengkaji tentang Islam dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk memeluk Islam secara sukarela, tiada unsur paksaan dari mana-mana pihak. Terdapat beberapa perubahan yang akan berlaku dari pelbagai sudut selepas saudara baru memeluk agama Islam. Pendekatan dakwah dari pelbagai cara yang sesuai perlu digunakan dalam memberi sokongan dan dorongan kepada saudara baru menghadapi perubahan-perubahan selepas memeluk Islam. Fenomena pada masa kini menunjukkan terdapat banyak cabaran serta permasalahan yang dihadapi oleh saudara kita selepas memeluk Islam sehingga menyebabkan tidak berlaku perubahan terhadap diri seseorang saudara baru atau masih kekal seperti sebelum mereka memeluk Islam. Selepas memeluk agama Islam, pelbagai cabaran yang harus ditempuhi oleh saudara baru. Antaranya, mendapat tentangan yang hebat daripada keluarga kandung yang belum memeluk Islam, sikap pemulawan ke atas diri saudara baru, kenyataan tidak mengakui anak kandung oleh seorang ayah, tidak dibenarkan pulang ke rumah dan putusnya segala perhubungan sama ada dari segi kekeluargaan, kewangan dan hubungan sosial yang lain benar-benar mengganggu emosi dan seterusnya menyebabkan tekanan perasaan. Selain itu, diskriminasi saudara baru di mana golongan ini bukan sahaja tidak mendapat pembelaan daripada umat Islam tapi dibiarkan hidup tersisih. Apa yang dipelajari tentang Islam jauh berbeza dengan hakikat yang terpaksa mereka hadapi. Sama ada disedari ataupun tidak, ini menyebabkan perasaan merendah diri dalam kalangan saudara baru semakin kuat. Di samping itu, penerangan tentang Islam tidak banyak diberikan kepada orang bukan Islam. Ajaran Islam yang sampai kepada mereka hanyalah secara umum sahaja, seperti tidak boleh meminum arak, tidak boleh makan babi, sehingga kan perkataan babi pun takut untuk digunakan dan digantikan dengan perkataan khinzir. Apabila ini berlaku, maka orang bukan Islam akan memandang serong kepada agama Islam kerana mereka tidak memahami kenapa sesuatu itu dilarang kerana tidak mendapat penjelasan yang terperinci. Sekiranya ianya tidak ditangani dengan segera, masalah-masalah ini menyebabkan mereka kembali kepada agama mereka semula. Justru, dalam membantu saudara baru menangani pelbagai masalah dan cabaran dalam menghadapi 1001 macam perubahan dari aspek rohani maupun jasmani, memerlukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dalam membantu mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Psikologi dakwah merupakan salah satu pendekatan yang boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah dan cabaran yang dihadapi oleh saudara baru. Dalam mengharungi perubahan selepas memeluk Islam, kekuatan emosi dan mental sangat diperlukan sokongan dan dorongan. Tingkah laku juga mempengaruhi diri seseorang saudara baru. Psikologi dakwah merupakan satu pendekatan ataupun metod dalam dakwah yang menggabungkan antara disiplin psikologi dan dakwah. Motivasi penting bagi seseorang saudara baru yang telah memeluk Islam untuk memenuhi tuntutan seharian dalam mendapatkan kehidupan yang sempurna. Pendekatan motivasi ini merupakan satu cara dalam membantu saudara baru meneruskan kehidupan bagi mendorong mereka melalui cabaran dan masalah yang dihadapi. Pendekatan motivasi boleh dilakukan dengan cara membantu saudara baru meningkatkan keyakinan diri dengan cara dorongan bukan paksaan. Contohnya, memberi perangsang supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh meningkatkan penghargaan diri seperti bersukan, khidmat masyarakat dan aktiviti kesenian.
yang tidak bercanggah dengan Islam. Di samping itu, motivasi boleh diberikan kepada cara mempamerkan situasi pendidikan dan pembelajaran yang selesa, menarik dan menyeronokkan yang sesuai dengan kehidupan mereka sebagai seorang saudara baru. Setiap saudara baru akan mengalami perubahan dari aspek emosi. Pengaruh emosi amat besar dalam mewarnai kehidupan seorang saudara baru. Emosi meliputi pelbagai perasaan seperti malu, sedih, kecewa, sayang, gembira, bimbang, simpati, tenang, bahagia dan sebagainya. Kemampuan mengawal emosi amat penting, terutamanya dalam hubungan kekeluargaan. Oleh kerana masalah yang dihadapi oleh golongan saudara baru sering melibatkan perkara yang berkaitan dengan emosi dan perasaan. Pendekatan emosi sewajarnya digunakan. Pendekatan emosi adalah usaha dakwah yang menjurus ke dalam hati dan menggerakkan perasaan. Pendekatan ini boleh dilakukan melalui nasihat-nasihat yang boleh memberi kesan jauh mendalam ke dalam emosi seseorang saudara baru. Misalnya, memberi penjelasan tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka yang wajar dipergunakan untuk jalan kebaikan dan wajib disyukuri dengan cara mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menyatakan tentang janji baik Allah kepada mereka yang menurut perintahnya dan kengerian azab siksaan Allah bagi mereka yang melanggar perintahnya. Di samping bawakan kisah-kisah teladan yang mampu menyentuh hati dan perasaan golongan ini, pendekatan emosi juga boleh dilakukan dalam bentuk pernyataan simpati dan belas kasihan terhadap situasi yang mereka hadapi. Contohnya dalam bentuk memujuk, memberikan perhatian, kasih sayang dan menuturkan kata-kata yang lemah lembut. Tazkiyah an-nafs bermaksud pembersihan, penyucian dan penyemburan jiwa. Pendekatan tazkiyah an-nafs amat sesuai merawat jiwa yang tidak tenang dan gelisah. Ia merupakan satu usaha yang gigih dan bersungguh-sungguh untuk membersihkan dan menyucikan diri manusia dari sifat yang rendah dan hina serta yang buruk dan keji kepada sifat yang terpuji. Pendekatan tazkiyah an-nafs ini boleh digunakan dalam membantu saudara baru yang mengalami masalah emosi dan jiwa terutamanya. Malah, ia sangat perlu bagi mendekatkan diri mereka dengan Allah SWT serta merasai kewujudan Allah SWT itu dalam diri mereka. Terdapat pelbagai cara yang boleh dilaksanakan untuk merealisasikan konsep tazkiyah an-nafs seperti yang disebut dalam Al-Quran, itu melatih dan mendidik jiwa supaya tahan dengan ujian, meletakkan Al-Quran pada tempat yang sebenarnya, berlaku adil dengan jiwa, mentarbiah jiwa mencapai kesempurnaan dan kemuliaan, mengarahkan manusia mendorong jiwanya untuk melakukan kebaikan kerana amal yang baik dibalas dengan nikmat syurga dan maksiat dibalas dengan azab yang pedih di neraka. Tazkiyah an-nafs ini merupakan salah satu pendekatan yang boleh digunakan oleh saudara baru dalam mendekatkan ketenangan dan kekuatan jiwa selepas memeluk Islam. Dengan cara ini dapat mendekatkan lagi diri saudara baru dengan Allah SWT dan merasakan nikmat-nikmat sebagai seorang Islam dengan lebih baik. Kesimpulannya, pendekatan psikologi dakwah dari aspek emosi, motivasi dan tazkiyah an-nafs dapat membantu saudara baru dalam menangani masalah dan cabaran yang dihadapi dalam kehidupan mereka. Secara tidak langsung dapat memberi sokongan dan dorongan untuk mereka terus berpegang kepada ajaran Islam. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.